أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة warahmatullahi الله wabarakatuh. وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan teruskan kelas kita, kelas tajwid Al-Quran, asas tajwid Al-Quran, yang mana kita masih bincang bersama dan juga kita cuba memahami ilmu tajwid, macam mana membaca Al-Quranul Karim sebaik mungkin, dan kita masih lagi mencuba dan juga memahami hukum-hukum tajwid. Apakah hukum tajwid dan macam mana dibacanya dengan baik. Walaupun hukum tajwid ini bagi kita berkali-kali dah kita baca, berkali-kali dah kita belajar, berkali-kali dah kita faham, tetapi setiap kali kita belajar, masya-Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri lagi kefahaman. Allah Subhanahu wa taala beri lagi peluang untuk kita mendalami lagi lah cara kita membaca Al-Quran, memperbaiki lagi lah cara kita membaca kalam Allah Al-Karim, kalam Allah yang mulia, yang suci. Mudah-mudahan insya-Allah kita menghabiskan masa kita bersama Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Seperti biasa, kaedah masih kaedah yang sama, iaitulah saya akan paparkan muka surat pada malam ini adalah muka surat yang ke-16, suratul Baqarah. Muka surat 16 suratul Baqarah, ayat 102. Masya Allah, kita dah sampai ayat 102, hampir satu juzuk dah. Marilah sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca surah Al-Fatihah dan terus kita membaca bersama muka surat 16 surah Al-Baqarah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Sampai situ dulu bacaan kita pada malam ni. Muka surat 16 suratul Baqarah dari ayat 102 sampai ayat 105 insya-Allah. Okey, muka surat ni ayatnya yang pertama tu ayat panjang. Apapun insya-Allah kita akan cuba seboleh mungkin masa yang ada kita akan kenal hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat-ayat yang kita baca. Sebelum itu seperti biasa kita beri pelaluan kepada qari-qariah yang ingin pilih hukum-hukum pilihan dalam muka surat 16 sorry, muka surat 16 ni. Sekiranya ada apa-apa hukum ataupun bacaan yang menarik untuk kita kupaskan bersama sebelum kita patah balik kepada ayat yang awal sekali muka surat ini, dipersilakan. Sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ustaz, saya nak merujuk pada ayat yang terakhir tadi tu. Birahmatihi may yasha. Kalau kita wakaf di situ, ini kalau kita teruskan jadi mat wajib kan Ustaz? Betul. Tapi kalau tadi Ustaz berhenti, jadi bila berhenti tu wakafnya dia punya harakat tu 2 ke atau 4 harakat Ustaz? Okey, kalau berhenti dia jadi mat apa? Dia jadi mat asli lah kan? Kalau berhenti mat asli Mat asli syaratnya tak ada hamzah selepas huruf mat dan tak ada tanda ombak. Okey. Dah terjawab? Jadi dia masih mat wajib ke? Ya, masih mat wajib dan ini mat wajib yang paling sempurna yang boleh sampai 6 harakat ini. Kalau wakaf. Ya, okey. dia akan menyerupai ma'aril sukun pada hujung kan. Dia akan menyerupai ma'aril sukun sebab ma'aril sukun pada hujung bacaan. Jadi di sini memang ma'aril sukun lah. Tetapi tak boleh bagi kepada ma'aril sukun di sini sebab ma'aril sukun tak adanya 2 harakat. Sebab itu mayyasha tak boleh turun daripada 4 menjadi 2 harakat. Dia tetap dengan 4, 5 dan tambah lagi 1 wajah ketika wakaf 6 harakat. 6 harakat. Jadi bila masa Ustaz yang mat muntasil ke mat jaiz ke atau mat wajib, boleh kita berhenti atau wakaf pada 2 harakat? Ada tak? Kalau berhenti, kalau mat jaiz boleh. Kalau mat jaiz, kalau berhenti kita pisahkan dari hamzah. Hamzah yang berikutnya tu pada perkataan yang kedua itu boleh baca 2 harakat, dia akan jadi mat asli biasa. Contohnya kita ambil kejap. Paling dekat di sini contohnya ada tak? Limunan nasi. Okey, sini. Hatta yaqula innama. Yaqula innama. Muka surat yang sama atas sikit 102 ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama. Kalau panjang kalau kita sambung mat jaiz munfasil kan. Tapi kalau berhenti hatta yaqula 2 harakat. Okey. Itu mat jaiz saja. Jadi bermakna dia di tengah kalimah lah Ustaz. Kalau kita wakaf di tengah-tengah kalimah, maka dia jadi 2 harakat. Untuk mat jaiz dia jadi 2 harakat. Kalau mat wajib tetap dengan 4, 5 dan boleh tambah lagi 1 wajah lagi 6 harakat. 6.
Walaupun dia di tengah kalimah. Ya, walau di tengah kalimah. Dia maksud tengah kalimah tu kalau tengah kalimah kita tak boleh wakaf kan? Sorry. Kalau kita nak wakaf, kalau kita nak wakaf kata tak sampai, nafas tak sampai, jadi kita Okey, terpaksa mat wakaf di situ. mak wajib tengah kalimah. Mak wajib tengah kalimah kita tak boleh pecahkan kalimah. Contohnya mak wajib tengah kalimah al-malaikah. Al-malaikah. Itu satu kalimah. Di tengah-tengah kalimah tu ada mak wajib. Tak boleh kita al-mala berhenti situ tak boleh. Okey, faham. Mesti nak kena habiskan satu perkataan. Kalimah-kalimah tu satu perkataan. Jadi kalau kita tengah-tengah perkataan kita dah pecahkan satu perkataan dan kita dah rosakkan makna lah. Jadi sama ada berhenti sebelum mak wajib. Berhenti sebelum wajib. Kalau kita dah nafas kita tak cukup, berhenti sebelum mak wajib, lepas tu patah balik. Okey, Ustaz. Terima kasih. Faham. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, ada lagi sebelum kita nak teruskan bahasan kita? Boleh Abah tanya Ustaz. Okey, Abah, silakan. Abah tengok dekat sini ayatnya panjang-panjang. Jadi kita nak tahu di mana nak wakaf yang sempurna dan di mana kita nak ulang untuk mengelakkan pernafasan kita yang pendek-pendek ni. Pasal terutama sekali ayat 102. Di mana kita nak berhenti, di mana kita nak teruskan. Dan seterusnya ayat 04 pun sama gitu. Okey, kalau dari segi soalan wakaf dan ibtida, wakaf ini dalam bab melibatkan bab wakaf ibtida yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat susah. Dia susahnya sebab makna lah. Makna kita belum menguasai makna. Itu melemahkan kita dan membuat kita ni susah kita nak berhenti tempat yang betul. Dan sangat-sangat penting sebabkan kita dia buka mulut untuk baca Quran dah ada wakaf dan ibtida. Dia tak macam hukum lain. Hukum lain kena jumpa dulu. Nun mati jumpa dengan sekian-sekian huruf. Barulah berlaku hukum. Ataupun huruf-huruf mat tertentu jumpa dengan sebab-sebab tertentu. Sukun ke, hamzah ke ataupun tidak ada. Barulah berlakunya mat-mat tertentu. Tapi wakaf dan ibtidak. Buka je mulut, buka nak baca Quran. Terus dah ada wakaf dan ibtidaknya. Sebab itu sangat-sangat penting. Ma'rifatul wukuf. Itu antara yang paling penting dalam bab tajwid. Dan nasihat dan juga peringatan, tanbih sebagai peringatan kepada kita semua, kita masing-masing ada nafas yang Allah SWT berikan kepada kita. Ada panjang, ada nafas pertengahan dan ada nafas pendek sangat. Tapi pendek-pendek pun tak adalah satu perkataan, dua perkataan terus berhenti kan. Pendek, paling pendek yang biasa punya, mungkin satu baris dia tak dapat habis. Satu baris pun mungkin terpaksa dia kena berhenti. Satu line tu. Dia terpaksa kena berhenti. Jadi masing-masing kita kenal nafas kita dan mungkin nafas kita akan berubah, kadang-kadang dia tambah panjang waktu kita lapar, waktu kita puasa mungkin kita boleh tarik panjang, tapi waktu kita kenyang ataupun waktu kita mengah, waktu kita letih, penat, dia akan berubah, dia akan jadi pendek. Jadi kita sendiri dah tahu nafas kita waktu kita baca itu kuat ataupun lemah, panjang ataupun kurang. Jadi bila jumpa dengan ayat-ayat yang panjang, lagi-lagi ayat yang panjang tak banyak dia punya RNR ke ataupun stop dia tempat kita nak transit kan, huruf jim tak ada, solat tak ada, qala tak ada, kan, tak banyak nak bantu kita untuk kita rehat RNR, tak ada. Jadi kita gunakan kaedah berhentilah sebelum habis nafas. Berhenti sebelum kita terasa semput, berhenti sebelum kita terasa macam dah hujung-hujung nafas. Kan? Kita berhentilah. Jangan kita lajak juga. Lajak juga. Ada orang setengah ni nak habiskan juga. Dia macam paksa. Bila dah paksa, dalam keadaan paksa itulah akan banyak berlaku kekurangan hukum-hukum tajwid. Dan kita akan menzalimi huruf-huruf Al-Quran. Maksud zalim tu, kita tak bagi haknya. Kita tak bagi dengung sempurna, kita tak bagi mat sempurna, kita tak bagi izhar. Contohnya kita nak kena zahirkan, jelaskan, kita nak kena masukkan, kita nak kena buat semua hukum-hukum tu hak kepada huruf-huruf yang kita baca Al-Quran. Bila kita tak bagi sepenuhnya, maka kita zalim huruf tu. Hukum zalim di sini tak adalah hukum zalim yang lain, tapi ialah maknanya kita tak bagi kepada hak, kepada huruf segala haknya, maka akan jadi kurang dari segi tajwid Al-Quran kita. Jadi nasihat dan tanbih, berhentilah sebelum kita habis nafas. Kita boleh agak-agak di mana nak habisnya nafas, berhentilah. Dan kenallah perkataan-perkataan. Tengok di skrin ni, kalau kita tengok
kita patah baliklah ayat yang atas sekali 102. Kalau kita tengok agak-agak kita rasa boleh kenal perkataan itu dengan paparan dan juga tulisan ini. Ada setengah-setengah Quran tu tulisan dia sangat rapat-rapat hukum huruf-huruf kalimah-kalimahnya. Tapi Rasam Uthmani yang baru ni lagi-lagi yang ada di depan kita dan yang terbaru pun dia sangat-sangat raikan perkataan demi perkataan, dipisahkan dan tak dirapatkan. Kalau kita tengok kita tengok di sini wattaba'u ma tatlu asyayatinu ala mulki Sulaiman. Ini semua perkataan-perkataan. Wama kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna. Okey, patah sambung. Sambung. Sambung, sambung. Sambung. Perkataan. Sebut perkataan satu-satu yang ada depan kita. Anas. An-nasa. Lagi. Sihra. Sihra. As-sihra. Kalau nak baca, kena masuklah alif lam. As-sihra. As-sihra. Okey. Lagi. Patah. Sambung-sambung je. Wama. Okey. Jidin, Masya Allah. Wama. Jidin ada malam ni. Masya Allah. Wama. Okey. Wama untuk kita tahu. Wa tu satu perkataan. Ma satu perkataan. Tapi selalunya kita cantumkanlah. Sebab wa tak boleh pisahkan dengan huruf-huruf yang selepasnya. Wama. Okey. Kita ambil satu. Wama. Lagi. Unzila ala. Jangan ambil sama. Jangan banyak. Ambil unzila satu-satu. Satu-satu perkataan-perkataan. Unzila. Unzila. Lagi. Ala. Ala. Dah habis. Hilang. Okey, ambil perkataan je. Al-malakaini. Kita sebut bila nak gunakan perkataan itu tanpa disambung dengan sebelumnya, gunakan alif lam ni. Hamzah wasal kena baca al-malakaini. Ini satu perkataan. Maknanya betul kita dah kenal lagi. Cuba sebut lagi. Bima. Bila. Bibabila. Okey. Okey. Haru ke haruta? Haruta. Okey, tak apa kita sebut je baris atas. Lagi? Haruta wa Okey, wa maruta. Okey. Sikit lagi. Saya nak tengok depan ni. Kita kenal tak? Wama. Okey. Yu'allimani. Okey. Min saja, Jidin. Min saja. Min. Ahadin. Okey. Hatta. Okey. Last. Yaqula. Okey, kesimpulannya tiga yaqula kena masuk yaqula. Tapi yaku saja. Yaqula tu satu perkataan. Okey. 3 baris kita dah test dan kita dah cuba kenal perkataan-perkataan Al-Quran. Maka boleh dikatakan semua kenal dan kebanyakan ramai kita kenal. Di manakah namanya perkataan? Yang mana satu namanya perkataan? Wattaba'u satu perkataan, mam satu perkataan, tatlu satu perkataan, asyayatinu satu perkataan, ala sampai berikutnya. Begitulah kita dah kenal. Maksudnya bila kita dah baca dan kita agak-agak nafas kita dah nak habis, maka cepat-cepatlah berhenti pada perkataan tu. Jadi tak semestinya kita nak kena teruskan sampai habis, nak kena sampai kepada tanda wakaf. Jangan paksa. Contohnya kan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala. Dah berhenti, dah tak ada nafas. Patah balik. Ala mulki Sulaiman. Okey. Alhamdulillah. Ada tempat berhenti. Wa ma kafara Sulaiman walakin. Rasa-rasa kalau pergi lagi tu macam tak cukup nafas. Berhenti. Walakin. Tapi bila kita nak berhenti, kaedah nak berhenti tu yang penting. Kita nak matikan huruf yang last ke? Kita nak hidupkan sebagai mad iwad ke? Kita nak panjang sebagai ma'aril sukun ataupun ma'lin ke? Ataupun kita nak matikan sebagai nun musyaddadah, iaitulah hukum wajibul gunnah. Walakin. Ini semua bergantung kepada ilmu yang kita ada dari segi tajwid-tajwidnya.
Jadi kalau kita dah tahu semua hukum tajwid, maka waktu kita berhenti dalam bab wakaf ibtida, kita dah tak risau, kita dah boleh berhenti di mana-mana dan cara berhenti kita betul. Dan yang lebih penting daripada itu, iaitulah bila kita dah berhenti, jangan kita terus. Jangan kita terus. Kita kena patah balik. Waktu kita nak ibtida, kita kena patah balik. Al-ibtida tu penting. Kita nak mulakan semula, patah balik beberapa perkataan. Betul, kalau kita lagi jauh, kita patah lagi baik. Dari segi bacaan itu bertambahnya pahala. Dan cerita mungkin lebih kuat, lebih kemas. Tetapi kalau nafas kita panjang, nafas kita pendek, asyik patah balik yang jauh, lambat nak habis. Kan? Lambat nak sudah. Jadi tak salah pun kita patah balik satu dua perkataan. Yang penting reverse ghostan ataupun patah balik beberapa perkataan itu lebih selamat. Walaupun satu perkataan, walaupun pada perkataan yang last kita baca, lebih selamat dan lebih baik daripada kita terus pergi. Sebagai contoh, ni saya minta maaf, saya kupas panjang sikit sebab ini antara yang paling penting dalam bacaan semua qari-qari'ah. Contohnya kalau kita teruskan ayat tadi, walakinna syayatin kafaru yu'allimun. Habis nafas. Kalau kita ambil annas as-sihr, sangat-sangat tak baik. Sangat-sangat tak sempurna makna tu. Yu'allimun. Akan tetapi syaitan itu mereka telah kufur, syaitan telah kufur, yu'allimun, mereka itu mengajarkan. Sampai situ kita dah terpaksa berhenti. Yu'allimun. Lepas tu terus kita baca annas as-sihr, manusia akan sihir. Jadi tak masuk langsung manusia akan sihir terus. Jadi kalau kita kata berhenti, kafaru yu'allimun, kita patah balik, yu'allimunan nasa as-sihra wa ma. Akan tetapi mereka itu mengajarkan manusia akan sihir. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ke atas dua malaikat yang bernama Harut wa Marut di Babil, di tempat yang bernama Babil. Itu dari segi makna kita nak kena raikan. Kalau kita asyik patah balik, dia akan selamatkan kita melakukan pisahkan makna. Jumlah yang memberi faedah, kita dah tak ada faedah kalau kita patahkan ataupun kita pisahkan. Tapi kalau kita patah balik, kita seolah-olah kita dah terberhenti, kita patah balik, maknanya kita cantumkan balik jumlah yang memberi faedah itu akan kembali memberi faedah. Okey, jadi wakaf ibtidak sangat-sangat penting ya, insya-Allah. Okey. Kita mulakan kelas malam ini, dah separuh sebagai mukaddimah, dah separuh kelas. Rakaman kita pada malam ini sebagai peringatan yang ke-98. Insya-Allah. Dah pergi 98 dah ni. Kalau nak kira 10 rakaman dapat satu sijil, hampir 10 sijil dah dapat ni. Sijil tajwid bersama Ustaz Hanafi. Tapi Masya Allah, tak apa. Biar kita jadi saksi untuk diri kita sendirilah. 2 rakaman lagi cukup 100 minggu kita bersama ilmu tajwid. Masya Allah. Semoga setiap detik masa yang kita bersama tajwid ini ada barakahnya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, insya Allah. Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya Allah kita teruskan muka surat 16 ayat 102. Seperti biasa kita patah balik daripada awal sekali. Kita akan ambil satu perkataan demi satu perkataan yang adanya hukum yang menarik. Mungkin malam ni kita mula dengan yang mudah dulu, supaya yang baru masuk, yang lama-lama tinggal lepas tu baru masuk, dia patah balik kan. Dia nak recall balik tu, dia nak kena ulang sama-sama lah, insya-Allah. Okey, kalau kita tengok Al-Quran ke apa? Al-Quran. Ya, buka Al-Quran muka surat 16 ayat 102 surah Al-Baqarah. Okey, perkataan pertama saya nampak wattaba'u. Kalau kita ambil terus wattaba'u, apa masalah kita di sini dan apa yang perlu kita berhati-hati di sini? Wattaba'u. Apa yang ada di sini selalu? Wajibul gunah. Wajibul gunah berapa harakat, Jidin? 2 harakat. 2 harakat. Cuba. Wattaba'u. Mana wajib, mana dengungnya? Wattaba'u. Kurang 2 tu. Wattaba'u. Dia cikgu dia ada tak di sini? Siapa nak mengaku jadi cikgu dia?
Januan ni kali. Haji Din tengok betul-betul Haji Din. Wajibul guna tu huruf apa? Oh, mim dengan nun. Ha. Allah. Alamak. Patutlah tak keluar dengung-dengung kan. Tekan juga tak keluar luar. Alright. Ini Okey. saya blender. Okey, tak apa. Bagi kepada siapa yang lain pula. Apa masalah kita pada perkataan yang pertama ayat ni? Kak Wan ada apa-apa? Ta tu kena kita tebal jadi to. Wat to bau. Okey, bagus. Boleh juga. Watta. Dia tak jadi to Watta. sangat lah. Tapi antara to dengan ta ni. Wattaba'u. Dia seakan-akan dal Melayu juga. Dal Melayu kalau tak jaga, dia akan jadi dalam. Bila dalam, dia seakan-akan tebal. Tapi bagi saya, wattaba'u boleh berlaku, tapi jarang-jarang lah. Ada juga berlaku, kena hati-hati juga. Selalu kita sebut ta dengan da, tikam, belakang gigi atas kita. Belakang gigi hadapan atas kita itu paling selamat. Kalau tidak, kita keluarkan kepala lidah. Wattaba'u itu paling selamat daripada kita tikam ke langit. Kalau ke langit, watta dia akan bunyi dalam, dia seolah-olah tebal. Bagi saya, perkataan ini, bila huruf wa, selalu kita akan ingatkan wa ni dia di bibir mulut dan di muncung. Dan selalu muncung-muncung ni dia lebih senang untuk nak tebal. Sedangkan waw tak tebal. Wattaba. Dia kena wattaba'u. Ini peringatan kepada semua huruf waw yang berbaris atas, tak kira. Kalau dia bertemu, dia berjiran dengan huruf tebal, lagi senang dia nak jadi tebal. Kan? Waqa. Jadi senang lagi. Dan kalau dia berjiran dengan tipis pun dia senang. Sebab apa? Kalau orang tanya kenapa? Sebab huruf waw makhrajnya di bibir mulut yang kita nak kena muncung. Bila kita kena muncung ke depan sikit, kalau tak jaga, kita tak tarik untuk tipiskan dia akan jadi wa yang tebal. Wa. Dia sebelum nak sebut tu kita muncul sikit. Ketika sebut kita tarik terus untuk kita tipiskan wa. Wattaba'u. Barulah jelasnya makhraj wa yang sifatnya tak tebal. Okey. Okey. Alhamdulillah. Perkataan yang kedua kita tengok. Okey, perkataan tatlu. Okey, perkataannya ada apa? Ada itu alif lam samsiah. Tatlu saja. Kita ambil dalam petak saja, Jedin. Alif lam syamsiah tak masuk. Lu tu mak asli Ustaz, mak asli. Mak asli, okey. Tapi kalau sambung tak ada mak asli. Tatlus syayatin. Oh, okey. Masukkan sin. Ajidin agak dia bila dah lama tak masuk kelas, dah jangan-jangan dia masuk, lama-lama dia timbul, dia format kelas kita dia tak berapa ingat dah. Kita Ajidin, kalau kita dah petakkan perkataan, maknanya kita bincang perkataan itu sahaja. Dan yang kita nak bincang sebenarnya ialah hukum-hukum yang ada dalam perkataan itu, dan lebih yang kita nak fokuskan apa kesalahan yang selalu berlaku pada perkataan itu, hukum tu yang kita nak bincangkan. Dalam tatlu ni ada apa-apa tak? Ada Ustaz. Qalqalah. Okey, mana qalqalahnya? Kata. Maknanya dah bagi hukum yang salah terus kan? Ajar dah bagi hukum salah terus. Hukum ni bukannya qalqalah, maknanya betul. Banyakkan kesalahan itu dijadikan ta ini sebagai qalqalah. Maksudnya di sini ada huruf ta mati dan hukumnya hams. Dia ada bisikan sahaja, sikit sahaja. Jadi kalau terlebih tatlush dia jadi qalqalah. Itu qalqalah yang salah. Itu yang perlu kita jaga-jaga. Huruf-huruf hams ataupun Melayu sebut hamas, kita itulah. Jangan sebut hamas salah. Hams. Hamas nanti kalau hamas nanti lain pula, kena pergi jauh pula hamas. Kan? Ya hams saja. Hams maknanya dalam bahasa Arab bisikan, keluar angin saja. Bukan angin apa, keluar angin di bibir mulut sebab untuk kita nak bisik saja.
Yang dekat dengar, yang jauh tak dengar. Ma tatlush tatlush, sedikit saja. Dan bila qalqalah itu dijadikan salah, sama juga jangan kita ada tersaktah, jangan kita lambat. Okey, semua itu kena jaga dalam perkataan yang ada huruf hams. Okey. Tak salah kan? Kita biasakan sebutan yang betul. Biar ada kalimah-kalimah tajwid yang kita dah melayukan, kita kembalikan balik kepada Arab. Sebab itu yang originalnya, sebutan yang betulnya, dan itu yang paling selamatnya insya-Allah. Okey. Berikutnya asyayatinu, asyayatinu. Okey, ini pun susah juga sebenarnya. Perkataan ini boleh kita petakan. Okey, apa ada di sini? Asyayatinu. Huruf ta, Ustaz. Apa masalah dengan ta? Huruf ta ni kalau dia berbaris di atas, dia menjadi huruf yang tebal. Tapi bila huruf itu berbaris di bawah, dia tidaklah bacaannya tidaklah setebal berbaris di atas. Dia acah-acah tebal saja. Acah-acah je. Acah-acah tebal saja. Jadi dia antara tebal dengan nipis, tapi tak boleh baca nipis, nanti dia menjadi huruf ta. Ini statement ni kalau ahli tajwid dengar ni masalah ni. Masalah. Dia makna dia faham, saya faham makna hajah tu betul dah tu, tapi istilah guna kita kena tipiskan itu jangan. Tak, kalau dibaca kalau tersalah baca, saya kata kalau huruf ta tu berbaris bawah, kalau kita salah baca dia mungkin menjadi huruf ta. Okey, itu salah jelas, itu salah jelas. Okey, jadi keadaan ini kita nak baca macam mana? Tebal ke tipis? Antara tebal dengan nipis, Ustaz. Antara tebal dengan nipis tu. Istilah antara tebal dengan nipis tu. Ustaz, tetap tebal kan, Ustaz? Istilah antara tebal dengan nipis tu maknanya dah masuk sifat nipis tu kepada ta itu yang tak boleh diterima. Kita mungkin Hajah boleh guna kalimahnya ta tu lebih tinggi tebalnya, ta itu lebih rendah tebalnya, tapi tetap tebal. Dia tak boleh kita campur dengan nipis, masukkan dalam huruf ta. Sebab ta kalau kita tengok dalam sebahagian sifat, dia tak ada satu pun sifat tipis ataupun sifat lemah. Ta ni daripada 17 sifat, dia semua berkumpul pada huruf ta ni, semua sifat yang kuat-kuat saja. Tak ada satu pun sifat nipis. Ustaz salah faham. Saya faham tu. Saya tahu huruf ta tu huruf tebal. Okey. Dan kalau dia berbaris di atas memang tebal lah sebutannya kan. Okey. Tetapi kalau dia berbaris di bawah, dia pun dibaca tebal. Tapi yang saya kata tadi, kalau dia boleh menjadi salah kalau okey, yang tu tak apa. Bahagian tu saya faham. Bahagian yang bacaan bawah, bahagian bawah kita nak baca macam mana? Nak baca macam mana? Tebal ke nipis? Tebal, dia tebal tapi tidaklah setebal jika dia berbaris di atas. Setakat tu je. Jangan kita sebut dia baca antara tebal dan nipis. Kalau kita sebut antara tebal dan nipis, itu martabat yang tak ada dalam martabat tebal. Martabat tebal dia ada 5, martabat tebal dia ada 5, maratibut tafkhim ada 5. Jadi semuanya tebal belaka. Dia tak ada antara. Dia jadi yang paling tebal huruf berbaris atas dan selepasnya alif. Alif mat. Semuanya ta. Martabat kedua, ketiga semuanya tebal-tebal. Dan martabat yang ketiga ataupun yang keempat huruf tebal berbaris di bawah. Tapi tetap martabat yang tebal. Dia tak boleh istilahkan antara bacaan antara tebal dan nipis. Bila sebut antara tebal dan nipis, walaupun bacaan tu tebal tapi dah disifatkan nipis, itu dah huruf ta tak boleh terima. Huruf ta tak boleh terima. Okey. Tapi tak apa, saya faham tu. Maknanya bila kita tersalah baca, dia akan jadi nipis dan dia akan menyerupai huruf ta. Itu kesalahan. Itu kesalahan kebanyakan. Mata tatlus syayatinu. Itu tetap terus jelasnya salah. Jadi kita sebut ma tatlus syayatinu ala bunyi dalam sikit dan dia lebih tebal daripada ta, tetapnya tebal dan dia kurang tebal. Istilahnya kurang tebal maknanya martabat bawah sikit daripada huruf ta yang berbaris atas dan huruf ta yang berbaris hadapan.
Okey. Asyayatinu ala mulki Sulaiman. Okey, ni pun kita nak bahaskan. Petak Sulaiman, teruskan. Kita ada apa di sini? Tak cantik lah Sulaiman Ustaz. Tak cantik? Tak cantik, tak ada yang cantik. Semua baiknya. Sulaiman lai tu Ustaz lai. Malik Semua baik Man, kalau berhenti Mak Ali disukun Ustaz. Okey. Jadi semua okey lah, tak ada masalah lah. Cantik Ustaz kalau Tak ada siapa-siapa bermasalah dengan Sulaiman Semua baik dengan Sulaiman. Sulaiman cantik. Okey, kalau saya tambahnya ini sebagai peringatan, mad arid lisukun, tak kira Sulaiman ataupun siapa-siapa lah selain daripada Sulaiman pun, kalau kita tak jaga hujung tu takutnya ada terlantun. Ini perlu disebut. Itu perlu sebut sebab masih lagi qari'ah kita, imam-imam kita pun masih lagi Sulaiman. Dengarkan Ustaz habisan dia tu. Dia terlebih sikit. Sikit je, tak ada dengar lama. Betul. Gitu dah. Tak boleh. Dia tak boleh tekan. Bila tekan dia seolah-olah kita tambah sabdu. Seolah kita tambah sabdu di sini, itu yang salah. Sulaiman. Dah, sifat nun mati tu dah ada. Terangkat lidah, tepi lidah kita dah cukup untuk nun mati. Tak perlu kesannya tu ataupun baki dia tu bahaya. Okey. Okey. Ini menarik ni. Okey, perkataan yang berikut ni menarik. Kita tengok, kita perkataan yang mudah. Kecil je petak dia. Dia tumpang Sulaiman. Okey, perkataan wama. Perkataan wama ada apa? Kena selo Arab lah Ustaz. Arab. Apa salahnya? Tak boleh tebal. Apa yang tak boleh tebal? Apa yang tak boleh tebal sini? Wa dengan ma tu. Wa dengan ma sekali. Ini baru ni. Wa tadi kita dah sebut. Wa taba'ud. Ma pun sama juga. Yang menariknya di sini, yang bertambahnya, ma pun sama juga. Ma Melayu ni dia lebih selesa dalam. Dia tak kata tebal. Kita tak kata tebal. Cuma dia ke dalam sikit, dia akan bunyi macam tebal. Wa ma. Jadi yang maknanya kenalah tu biar dia berkawan dengan wa yang tebal, lepas tu ma pun datang dalam, memang kenalah. Wa ma. Itu Arab sangat-sangat sensitif tu. Dia kalau dengar orang Melayu sebut wa ma, dia akan giling kepala lah. Apa wa ma? Wa ma. Itu aja sebut kena Arab kan. Wa ma. Dia macam ngada-ngada je. Wa ma. Bagi kita rasa macam halangan dengan ada Arab lah pula. Tapi memang itu cara sebutannya. Nak buat macam mana? Wama. Okey. Nampak macam benda ni kecil kan? Tapi sebenarnya yang memberi kesan kepada bacaan fasahah kita. Fasih seseorang itu sebutannya, dia sebutan Arab ke tidak, dia ambil kira ni. Huruf-huruf yang begini, hukum-hukum yang begini bagi kita lah. Sikit-sikit buat tak tahu sudahlah kan. Lepas-lepas sudahlah. Tidak. Bila kita sampai satu tahap nanti, kesalahan-kesalahan ini yang dulu kita tak ambil kira, sekarang ni memang kena tegur juga. Wa ma kafara. Wa ma kafara. Sebab itu kalau sekarang ini kan, sekarang ini kita dah ada kemudahan untuk kita tengok video bacaan qari-qari yang hebat-hebat. Kita cuba kalau ada video yang dekat, rakaman yang dekat muka dia, kita boleh nampak gerakan bibir mulut dia ataupun gerakan anggota hurufnya, makharijul huruf. Memang kita akan senang nampak, senang kita dengar, dan kita rasa macam senang dia baca. Dia tak ada macam ke depan mulut sangat, lepas tu ke kiri sangat, ke kanan sangat. Gerakan mulut itu sangat-sangat sedikit. Sebab huruf yang keluar di bibir mulut ni, huruf yang keluar di bibir mulut ni tak banyak kan. Jadi huruf-huruf yang keluar bibir mulut bahkan yang geraknya. Yang selainnya digerak mudahnya. Cuma yang kita boleh nampaknya, huruf yang tipisnya memang dia akan banyak tersengihnya. Wa ma kafara.
kafara Sulaima, Sulaima, ma. Kita akan nampak tenang dan mudah je dia sebut. Tak ada takalluf. Tak ada takalluf. Tak ada bersusah payah dalam nak membaca Al-Quran. Ya, Takalluf. Alhamdulillah. Okey. Wama, okey eh? Duk ulang wama malam ni, tak ada tidur dah malam ni. Wama. Okey. Terus Jawapan wama. wama juga insya-Allah. Okey, wama selesai. Kafara. Kafara. Saya harap orang yang berkenaan ada dalam kelas kita malam ni. Kafara kita ada apa di sini? Tak, dia tipis tebal. Tipis tebal. Yang mana tipis, yang mana tebal? Tipis tebal kan? Susah tu Ustaz dah sebut. Kafaro. Kafara. 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 Tak cepatlah Ustaz. Kalau selalu ka tu terpanjang. Kafaro. Okey, itu semuanya Hajah macam ada pengalaman kan? Dah ada pengalaman Ustaz. Wa ma kafaro. Direct je kita bagi kan. Macam ada pengalaman je. Okey. Okey, betul. Kafara perkataan yang sangat-sangat mudah. 3 huruf sahaja dalam satu perkataan. Tapi tak jaga. Boleh 3 huruf tu boleh jadi salah. Yang pertama, ka dia nak kena mudah. Dia nak kena nipis. Fa lagi nak kena mudah, nak kena salis. Maknanya senang je untuk sebut fa. Cuma fa pastikan bibir mulut sentuh dengan gigi atas. Fa, kafa. Itu sangat-sangat penting tu. Untuk sempurnakan makhraj fa. Kalau tidak, huruf fa dalam bahasa Melayu tak ada. Kan? Pa, semua pa, pi belaka pi, pa. Jadi itulah yang senang kita sebut. Dan kadang-kadang dia tak sebut pi sangat. Kapara tak ada lah, orang tak sebut dah kapara sekarang. Cuma dia tak sempurnakan sentuhan bibir mulut bawah ke gigi atas tu, dia tak sempurnakan. Jadi mungkin kafara. Jadi ke dalam sikit. Ataupun bibir mulut sentuh dengan bibir mulut atas. Itu pun kurang sempurna makhraj fa. Kafara. Kafa. Bila kita sentuh je bibir mulut dengan gigi atas, memang dah settle. Dah tak ada masalah lagi. Dan dalam perkataan ini yang masalah yang paling ketara sekali iaitulah ra berbaris atas hukumnya tebal. Tebal ini yang kita nak konsisten ataupun kita nak jaga semua huruf ra berbaris atas semuanya tebal belaka. Ini kadang-kadang lah dalam banyak-banyak ra baris atas ada yang tipis. Wa ma kafara. Kadang-kadang baca kafara tu dia jadi kafara. Dia macam sabdukan dengan fa macam semalam. Mungkin kafara. Wa ma kafara. Kita tak perasan tu. Tapi kalau angin tu keluar lebih sebelum nak sebut fa, itu maknanya kita dah tertambah huruf fa. Kafara. Jadi kena mudah je. Kafara. Ikut peringkat dan ikut giliran. Jangan berebut nak sebut. Jangan berebut nak keluar dulu. Fa tu relax dulu. Bagi settle kaf dulu. Baru fa datang. Lepas tu ra. Jangan ka tak sebut, tak habis lagi, fa pun dah nak cepat-cepat keluar. Kafar. Ya, jangan cepat. Ka dulu. Kafara. Wa ma kafara. Itu caranya insya-Allah. Ra tebal, ra baris atas tebal ini antara kelemahan qari-qariah sedunia. Ini problem international punya, bukannya Melayu saja, bukannya Arab saja. Kadang-kadang bangsa Arab ataupun bahasa Arab, sebahagian Arab ni lagi problem dengan ra baris atas. Sebab dalam percakapan mereka dah semua ra-nya tipis. Semua ra tipis. Bahasa Arab Yaman, bahasa Arab Ami pasar, bahasa Arab pasar Saudi, sebahagian kawasan, ra tebal, ra atas semua tipis. Semua tipis. Jadi bila baca Quran dah terpengaruh. Ikut percakapan dan ikut mudah sebutan mereka. Itu memang ra ini menjadi satu bahasan besar dalam kalangan qari-qariah Arab sendiri pun. Jadi kita yang Melayu ni pun ada juga, tapi tak seberat masyarakat yang bahasa mereka ra tu dah tipiskan. Yaman kalau kita perhatikan, Arab Yaman memang ra tu dah tipis. Itu masih mereka kalau baca Quran nak kena jaga-jagalah.
Bersyukurlah kita Melayu tak adalah teruk sangat huruf ra, tapi kita masalah kita ada huruf-huruf lain pula. Huruf ha pedas, kan? Huruf kha, huruf ghain, itu huruf hamzah, semua huruf ain. Itu kita nak kena, itu tugas kita lah nak buat macam mana. Okey, terus kita pergi Sulaimanu. Sulaimanu tak ada masalah, kita dah lepas Sulaiman pertama, Sulaiman yang kedua pun hampir sama. Walakin nasyayatin. Okey, kita cubalah patah balik bahasan awal-awal kita, hukum yang mudah pada perkataan walakin. Siapa nak ambil di sini? Boleh cerita sikit? Kita cuba start. Okey aja. Keluarkan hukum start Okey hukum. Lam lama asli. Hmm. Kinna wajib luna. Kalau kita berhenti jadi Ustaz nak sambung Ustaz? Sambung dalam jadi peta dalam peta je. Peta je. Berhentilah Ustaz, wajib berguna. Okey, apa masalah di sini? Walakin kaf nak kena betul-betul lah Ustaz, dia tipis, jangan semua kena betul-betul. Semua huruf tak ada main-main. Kalau kaf tu dia jadi qaf. Okey, itu jangan berlaku, tapi kena jaga-jaga juga. Okey. Okey, masalah yang banyaknya. Wal pun samalah Ustaz, wal tipis. Okey, dah lepas. Okey. Masalah yang besar yang besar yang kita hadapi sekarang ni. Ni ada sabdu kena nun dia kena dengung sikit lah Ustaz, dengung. Sikit je ke? 2 rakaat. Lakin gitu. Kena tahan. Kena 2 harakat lah kan. Tak boleh sikit. 2 harakat. Kena sempurnakan 2 harakat. Jadi masalah yang besarnya di sini betul. Masalahnya dengung. Masalah dengung lagi-lagi pada wajibul gunnah yang wajibnya dengung. Masih lagi qari-qari'ah kita dengan gaya masing-masing, dengan lagu masing-masing, dengan tarannum masing-masing. Bila sampai kepada bahagian dengung, tak sempurna 2 harakat. Cuba cerita sikit apa masalah kita dengan dengung. Kita settle malam ni juga. Ada masalah besar. Apa masalah kita dengan dengung? Kita nak cepat Ustaz. Selalunya kita satunya kita nak cepat. Okey, kita cari masalah dan kita selesaikan. Masalah pertama kita nak cepat. Okey, kenapa kita nak cepat? Jadi kita kena selesaikanlah. Kenapa kita nak cepat? Adakah bacaan itu memang perlu kepada cepat? Kalau kata kita nak kejar masa, itu mungkinlah diuzurkan tapi tetap tak lepas. Contohnya seorang itu dia nak solat, lepas tu solat dia nak segera. Sebab apa? Rumah terbakar ke, ya zubillah, ataupun orang terkena ketuk ni, Shopee sampai ke, Lazada sampai ke, ketuk kan. Ataupun ada orang call masuk ke, kita nak kena cepat. Apa emergency lah. Jiran panggil kita dah sedang solat. Waktu tu ada hukumnya kita boleh laju, segerakan solat. Tapi tak dimaafkan sebenarnya. Hukum 2 harakat tetap 2 harakat. Cuma kita boleh ringkaskan bab-bab sunnah kita boleh tinggalkan. Tapi yang 2 harakat tak boleh kita, ni kita nak segera ambil 1 harakat sadalah. Tak boleh. Tetap juga kena mura'atut tajwid. Yang kita belajar maratibul qira'ah. Dia punya peringkat bacaan terbagi kepada 4. At-tartil, at-tadwir, at-tahqiq dan al-hadr. Al-hadr ni bacaan yang paling segera, paling laju, paling pantas. Tetapi ma'a mura'atil ahkamit tajwid. Beserta dengan meraihkan semua hukum-hukum tajwid. Walaupun sepantas kilat sekalipun bacaan kita, tetap kita nak kena raihkan tajwid. Ni belakang-belakang ni siapa yang aktif medsos ni, ada satu 2-3 hari ni dah tengah viral ni. Video tu dah lama tapi reaction daripada syekh ni banyak pula saya tengok, bertubi-tubi pula menyerang satu viral video. Kalau tak silap sebelah Pakistan, India sana lah, Burma ke apa. Satu solat jemaah ni bacanya sedap, bagus, lancar, suara lagu sedap, tapi dia punya tajwid dan juga kelancaran kelajuan itu yang dah sangat-sangat melampaui batas. Jadi mereka awalnya orang semua puji, bagusnya, lancarnya budak ni, dia budak lagi lah. Tapi ramailah orang dewasa jadi makmum belakang dia.
Itu isunya. Kalau kata sama-sama budak mungkin latihan. Tapi ni solat yang kira solat fardu lah kot. Sebab bukannya Ramadan kan, kalau dia viral sekarang ni, jadi kita sangka ke arah tu lah. Kalau solat fardu, dia nak baca selaju itu dan semuanya hukum tajwid, semua tunggang terbalik. Walaupun bacaan dia bagus, lancar, surah yang dia baca panjang, tapi tetap syekh-syekh tajwid ini marah. Tak boleh. La yajuz. Tak boleh. Tak harus kita buat sedemikian sebab kita tak menjaga hormat dan juga kehormatan dan kesucian ayat suci ni ataupun ayat-ayat Al-Quran. Dia ada manzilah dia. Dia ada kedudukan dia. Jadi nampaknya macam hebat tetapi hakikatnya kita dah merosakkan hukum-hukum tajwid. Macam tadilah. Dia baca laju sebab mungkin dia nak baca banyak tapi hukum-hukum dengung tu semua dah tak cukup 2 harakat. Mat-mat semua dia tak pedulikan. Yang lain semua tak pedulikan. Yang dia peduli hujung-hujung dia. Sebab dia nak rokok tu barulah dia main suara sedap. Jadi orang menarik lah. Jadi kembali kepada kita semua. Kalau alasan kita sebab nak laju, maka tak boleh. Alasan itu ditolak. Alasan apa lagi? Apa masalah kita dengan dengung malam ni? Kita sangkut sini. Mudah-mudahan. Ustaz. Ha? Kadang-kadang tak perasan Ustaz. Okey. Kalau tak perasan, insya-Allah dimaafkan. Tapi sampai bila kita tak perasan? Kan? Jadi kita sebagai qari dan qari'ah, bila tugas kita membaca bertajwid, dan kita alhamdulillah kita dah mencuba sekarang ni dalam kelas-kelas tajwid. Jadi fokus kita kepada hukum-hukum tajwid lah. Waktu kita membaca, yang tak perasan 1 kali 2 kali, kalau dulu-dulu tak perasan, sekarang ni insya-Allah semakin perasan kalau betul-betul kita bagi perhatian dan fokus kita kepada hukum-hukum yang selalu ditegur. Dari segi bacaan kita sendirilah. Kalau kita boleh buat penilaian pada diri kita, kalau kita baca masuk kelas tahsin ke ataupun berdepan dengan guru-guru kita, kesalahan apa yang selalu kita ditegur? Kalau memang dengung ini antara kesalahan yang pernah kita ditegur, maka fokus kita lebih sikit kepada hukum-hukum dengung, lagi-lagi dengung yang wajib ini. Jadi insya-Allah dengan cara itu kita akan dapat pemerhatian yang lebih, fokus tumpuan yang lebih, nanti tak ada dah tak perasan. Semua akan perasan selalu. Bukan perasan diri sendiri, perasan di situ nak kena 2 harakat. Okey, lagi apa lagi alasan? Ustaz, pasal kita nak kerjakan sabdu lah Ustaz. Kita nak kerja apa? Sebelah lagi ada sabdu. Jadi kita nak fokuskan sabdu tu lagi, kita punya nun sabdu tu kita terlepas dengar. Okey. Yang ini alasan ini yang saya sangat-sangat sokong kepada kebanyakan qari-qari'ah kita yang kurang tajwid. Kenapa? Sebab kita fokus kita kepada perkataan yang berikutnya. Perkataan yang sedang kita baca, hukum yang sedang kita sibuk sekarang ini, kita dah terlepas. Bila dah terlepas, kita tak bagi sempurna. Sebab kita cepat nak tengok hukum ataupun perkataan yang berikutnya. Tak semestinya itu ada sabdu ke apa ke, tapi mata kita dah cepat sangat. Selalu saya sebutlah, mata kiri sangat ni. Mata kiri kita ni cepat sangat nak ke depan. Dia nak sampai dulu. Memang dia akan sampai dulu, mata kanan tak boleh kejar dia. Kan? Sebab dia akan jalan ke sini, mata kiri pergi dulu. Tapi mata kiri selalu dia tinggal mata kanan. Mata kanan tengah buat kerja, nengung 2 harakat, mata kiri dah pergi. Bila mata kiri dah pergi, mata kanan, apa lagi dia pun pergilah juga. Bila dia pergi juga, mulut kita tak sempurna lagi. Dia dah pergi nak sebut yang berikutnya. Itu yang selalu berlaku. Ini alasan ini sangat-sangat kena pada kebanyakan qari-qari kita. Maka apa jalan keluar dan penyelesaian kepada masalah ini? Jangan cepat. Jangan cepat. Kita mulakan aturkan bacaan kita satu persatu. Patah balik. Kita patah balik cara dulu. Cara waktu awal-awal kita belum lancar. Baca satu-satu. Saya rasa semua kita yang dah lancar sekalipun, lancar macam mana sekalipun, kita boleh ubahkan bacaan kita menjadi bacaan yang, kalau katalah sekarang ni kita kedudukan bacaan kita dah pergi kelas yang ketiga, yang keempat, kelajuan kelancaran dan kelajuan. Kalau katakan kita dah sampai kelajuan yang keempat, saya buat contoh. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. Contohnya, dah laju, dah macam tersusun kan. Boleh orang yang dah kelajuan
kelas 4 ni, boleh dia patah balik, cuba baca gaya kelas 1. Dia paksa diri dia untuk dia sebutkan perkataan itu satu persatu. Contohnya, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما. Dia boleh. Maknanya kita yang kontrol, kita yang kawal diri kita sendiri. Jadi soalan ni saya nak tanya kepada anda semua, qari dan qari'ah yang hebat-hebat, insya-Allah, kita sendiri boleh tak pelbagaikan gaya kelas tadi? Ada lajunya dan ada perlahannya, ada satu persatu. Ada tak kita macam berlain-lain cara bacaan ataupun satu gaya je, satu macam je? Jadi jawapan tu tak perlu di sini. Kita tengok. Kalau kita memang kita boleh pelbagaikan, syukur alhamdulillah. Maknanya kita ada banyak kelas lah. Kita dah pergi ke depan sikit. Tapi kalau masih lagi satu macam, kita perlu persatukan. Maknanya satu persatu perkataan. Kita cuba detailkan satu persatu, cermatkan. Waktu kita nak baca tu, jangan lambat sangat. Terlampau lambat pun dia akan tertambah mat asli pula. Tapi kita perlahan sebutan itu dengan tajwid yang kita belajar. Dengan perlahan itulah akan membantu mata kiri kita tak ke depan sangat. Dan di situlah kita akan sapu habis semua hukum-hukum tajwid yang ada di depan kita. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما. Lagi-lagi kalau kita baca pendek, tenang dan memang fokus kita sepenuhnya kepada setiap perkataan yang kita baca. Okey, jadi saya rasa insya-Allah siapa-siapa yang ada masalah dengan dengung, bila buat cara ini, semua dengung yang terperasan ke, yang terselit ke, yang tertimbus ke, yang terlindung ke, kita akan nampak satu-satu. Nak lari mana dengung ni? Jumpa je 2 harakat, jumpa je 2 harakat, jumpa ke tibai 2 harakat, jumpa je belas-belas 2 harakat. Setiap kali kita jumpa buat macam tu, insya-Allah dengung akan rapat dengan kita. Kadang-kadang terlepas juga Ustaz. Lebih sikit 2 harakat. Boleh tak Ustaz? Lebih kita tak sengaja. Maksud lebih tu kita dalam proses nak jaga supaya tak kurang. Bagi saya itu lebih dimaafkan daripada kita biar kurang asal tak lebih. Itu memang salah lah. Biar kurang asal tak lebih itu confirm salah. Tapi biar salah, biar lebih asal tak kurang belum tentu salah. Sebab apa? Orang yang nak kata kita lebih, apa bukti dia lebih? Orang yang nak cas kita ni, kita kata kita di dengung kita 2 lebih. 2 harakat lebih, 2 harakat. Apa bukti yang dia kata tu lebih? Confirm ke 2 harakat lebih 2 harakat? Dia tak boleh. Apa pun. Sebab antara syekh dengan syekh yang lain, antara hebatnya qari dengan qari yang lain, dengung 2 harakat itu tak sama. Ada yang 2 harakat sampai 3-4 harakat bagi kita. Tapi bagi mereka masih 2 harakat. Jadi sebab itu saya kata, orang yang lebih, kejap ada background. Orang yang lebih itu lebih selamat daripada orang yang kurang. Orang yang kurang 2 harakat, confirm kurang tajwid. Orang yang lebih itu belum tentu salah. Belum tentu salah. Ya, bagus. Saya pun sama juga. Saya masih talaqi dengan syekh saya. Bila saya terlebih dengung, hanya teguran dia dikata, kenapa tak samakan 2 harakat? Itu kesalahan saya. Jadi ringan kan? Dia kata kenapa dengung anta ni tak sama 2 harakat? Ada kadang-kadang terlebih, ada kadang-kadang ngam-ngam 2 harakat. Bagi dia, bagi sama. Sebab sama itu, seragam itu indah dalam Al-Quran. Jadi bagi saya itu bukan teguran salah saya baca. Cuma nak bagi kemas lagi, cuba seragamkan 2 harakat itu bagi nampak, bagi terasa dalam dengar dia pendengaran dia tu, dia terasa seronok. Dan dia terasa macam sama je, dia tak sakit telinga. Kalau kacau, ni 2 harakat, lepas tu 2 harakat setengah, lepas tu lajak pula 3 harakat, telinga dia ni sakit. Dia kata macam tak sama je 2 harakat. Tapi kalau katakan, saya kurang daripada 2 harakat, confirm teguran dia, mana dengung? Kenapa tak cukup? Itu tetap salah. Itu tetap salah. Tapi yang dia komen bacaan saya, contohnya macam syekh saya ni, dia kata cuba seragamkan. Bagi 2 harakat itu bagi dengar tu, dengung tu bagi sama aja.
barulah sedap kita dengar. Ni bukti saya bahawasanya biar lebih, jangan kurang. kurang. Lebih itu tak maknanya dibolehkan, tetapi lebih selamat banding dengan kurang. Okey, alhamdulillah. Sikit lagi kita pergi. Walakinna syayatina kafaru yu'allimun. Ra ni pun sama juga, kena tebal. Tapi saya tak ada masalah sangat dengan ra bagi depan, sebab dia bagi depan dah ke depan mulut kita, bibir mulut kita, dia akan secara automatiknya dia akan tebal. Tapi kadang-kadang ada juga orang baca kafaru. Ada juga itu kaum Arab ataupun bahasa Arab yang mereka dah terbiasa dengan ra tipis. Itu mereka lah. Kita insya-Allah tak ada masalah. Yu'allimuna. Okey, dulu-dulu kalau peringkat awal kita belajar mungkin ain ni kita nak kena tekan, tapi saya rasa sekarang ini tak ada masalah. Ain itu kenakan ain yang Arab. Yu'allimuna nasa. Jumpa lagi dengung di sini, kena 2 harakat, jangan kurang. Yu'allimuna nasa sihr. Okey, di sini kita boleh ambil di sini waqfah di sini. Okey, dalam peta as-sihr ada apa? Sihr. Siapa nak ambil perkataan ini? Perkataan sihir. Siapa nak ambil sihir? Kita tak nak bahas sihir, kita nak bahas tajwid. Apa ada pada sihir ni? Susah Ustaz nak sebut tu. Ha dengan sin tu Ustaz. Sin dengan ha. Lepas tu nak sebut ra lagi. Apa masalah? Sin tipis. Bukan tipis. Sih. Matikan dulu baru sebut ra dia. Sih. Ada ra sikit dia. Sih. Betul tak tu? Selalunya kita sebut kita sebut hukum apa di sini? Saya dalam kumpulan saya lah, dalam kumpulan saya ni, dalam grup saya ni kita kena ada istilah di sini. Ra tebal. Bukan ra tebal, bukan. Dia ada nama, saya dah bagi nama ni hukum ni. Hamas. Hamas bukan. Pen. Bukan. Cuba ingat balik. Siapa ingat? Alif Lam Syamsiah bukan. Itu biasa, itu dalam mana-mana tajwid pun ada. Ini hukum baru ni, hukum baru yang kita baru bagi nama. Angin. Angin tak ada, bukan. Angin memang ada tapi bukan. Nama hukum ada nama hukum. Izhar mutlak ke? Bukan. Tak ada izhar mutlak pun tak ada. Tak tengok apa masalah di sini. Yang masalahnya huruf ha dengan ra kan? Apa masalah huruf ha dengan ra, kedua-duanya baris atas. Baris atas. Kalau berhenti. Syekh. Ra tipis Rasanya lah masa saya bagi nama hukum ni, rasanya tak ada siapa dalam kelas kot. Tidur. Ya betul tak, kalau mati ra jadi tipis ah. Okey, tak apa, tak ada masalah itu tipis, tapi ada hukum di sini. Yang mana ha baris mati, ra kalau kita berhenti pun ra tu baris mati. Jadinya hukum di sini tipis. Hukum tipis, betul. Tapi masalah yang saya nak di sini iaitulah kedua-duanya baris mati. Bertemunya 2 sukun di sini. Kedua-duanya berbaris mati. Ini puncanya dan banyak dalam ayat-ayat yang sama. Ya. Saya cakap ini i'tiqad sakinain. Iltiqat sakinain boleh. Itu memang itu hukum saya sebut tu. Dalam bahasa Arab iltiqat sakinain. Maknanya seorang je hadir dalam kelas tu. Pertemuan 2 huruf sukun. Bertemu 2 huruf sukun di sini. Selalunya iltiqat sakinain kita guna pada huruf yang ada ni tu kan. Tambah ni tu iltiqat nun iwad, yang kita tambah nun iwad tu iltiqat sakinain, bertemunya 2 sukun. Di sini pun kita boleh istilah iltiqat 2 sukun disebabkan bertemunya 2 huruf sukun inilah menjadi susah bagi kita. Ramadan dah tak lama lagi, mudah-mudahan semua kita panjang usia jumpa Ramadan. Kita akan banyak baca surah Al-Qadr. Hukum surah Al-Qadr ini iltiqat sakinah, huruf bertemu 2 huruf sukun ni pada setiap ujung ayat tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
amr, fajr. Itu semua nak kena baca. Wal asr, innal insana lafi khusr. Semua nak kena. Tak apa, yang ini tak apalah, kita boleh sambung. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma. Tak ada masalah. Tapi kalau berhenti, kita akan jumpa dua sukun ni. Iltiqa sakinah ini. Sihr. Ini masalahnya di sini bukan masalah tebal tipis. Masalahnya tak keluar huruf yang kedua mati tu. Sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi ra dia tak baca. Ini banyak. Dan kalau kita nak tekan sampai ra tu nak bunyi, kadang-kadang ha ni kita dihidupkan. Sihir. Sebab kita nak bunyikan juga ra tu, susah nak bunyikan ra, lepas tu kita hidupkan yang mati pula. Ha ni kita hidupkan. Itu semuanya masalah. Betul Hajah sebut tadi, perkataan ini memang susah. Bukan sekadar susah sin tu, yang susahnya ha dengan ra, huruf-huruf kedua-dua huruf berbaris mati tu yang kita nak kena nyatakan, nak kena izharkan, nak kena terangkan kedua-dua huruf berbaris mati. Macam mana kita nak bunyikan yang mati pertama, tak ada masalah sebab dia boleh menumpang huruf berbaris yang sebelumnya. Yang susahnya mati yang kedua tu. Mati yang kedua kita nak sebut macam mana dia nak menumpang huruf yang sebelumnya sedangkan huruf sebelumnya pun mati. Sebab itu orang hidup nak tumpang orang mati tak boleh. Orang mati lagi dah tak menumpang orang yang mati. Ni kita masuk hukum fiqh pula ni. Dalam Quran pun dah terang. Orang mati tak boleh hidup, tak boleh menumpang orang hidup. Kecuali amalannya yang boleh selamatkan. Faham ya? Dari sini, huruf mati nak menumpang yang mati. Lagilah tak boleh. Ra mati nak tumpang ha mati. Ha pun dah mati, macam mana dia nak tumpang? Biarlah sebelum tu dia hebat kan. Katakan dia huruf tebal. Katakan dia alim ulama. Dia wali. Tapi bila dia mati, dia akan sifatnya mati. Dia tak boleh memberi manfaat dan juga mudarat kepada sesiapa. Masya Allah. Kita putus balik. Pusing ke jauh dan kita patah balik. Contohnya dalam surah Al-Mulk. Wa yaqbidn. Wa yaqbidn. Nak dun tu jadi qalqalah pula. Wa yaqbidn. Itu qalqalah pula. Wa yaqbidn. Sikit je. Itu yang sebenarnya dad mati, dia tak ada dun tu jadi dad qalqalah pula ataupun dun terus baris, itu lagilah. Itu lagilah tak boleh. Jadi di sini kalau kita nak tengok mana-mana perkataan yang hurufnya akhirnya kedua-duanya baris mati, kena pastikan huruf yang kedua baris mati pun nak kena bunyikan. Mati dia tu. Mati dia ada kesan. Bukan mati yang tak ada kesan langsung. Tak dikesan. Tak dapat dikesan. Mati huruf ni yang pasti kena kesan. Kena ada kesan matinya. Dia separuh huruf. Separuh baris. Jadi di sini. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Okey, macam mana kita nak tahu kita dah selamat ataupun kita dah sebut kedua-dua huruf berbaris. Yang pertama, kita pastikan huruf pertama itu, berbaris pertama di sini, kalau dalam perkataan ini, huruf berbaris pertama iaitulah huruf ha. Okeylah, kan? Ha, makhrajnya di tengah-tengah halqun. Di tengah-tengah halqum tak apalah kita boleh rasa. Sih. Lepas kita dah pastikan ha itu dah jelas, dah keluar dari tengah halqum, pastikan pula huruf mati yang kedua tu huruf apa. Di sini perkataan ini huruf ra. Okey, macam mana kita nak pastikan ra itu tempat keluarnya di mana? Ra itu di tepi lidah, maknanya sudahnya kita perkataan ini, habisnya kita, wakafnya kita dengan akhirnya tepi lidah depan itu. Itu ya, gegaran tepi lidah ke langit tu, gegaran lidah itu berakhir di situ, maknanya perkataan ini selamat kita sebut. Sihr. Kita rasa ra tepi lidah tu tergantung dan tersentuh langit ataupun tidak. Sihr. Okey, maknanya kalau ra tu bergegar di langit, maknanya kita dah sebut ra. Tapi kalau tak ada gegaran itu ke langit,
Hanya di tengah-tengah halkum dia sih. Maknanya masih lagi ada satu huruf kita tak sebut. Masya Allah. Itulah bahasan kita pada malam ini. Masya Allah, mungkin kita sampai di sini dah. Kita berhenti sihir. Kita tak nak tambah lagi. Mudah-mudahan bahasan yang panjang-panjang ni mungkin berat bagi setengah yang masih lagi awal kenal tajwid. Dan insya Allah dikira bahasan yang insya Allah mencukup kepada yang dah lama dan yang dah mahir dalam bab tajwid untuk tambah lagi yakin dengan hukum-hukum ini. Dan kepada orang yang dah lebih arif lagi, mungkin sebagai peringatan kita bersamalah dalam kita membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Kita berhenti di sini dulu insya-Allah, dan kita akan sambung insya-Allah kelas-kelas akan datang. Untuk malam ini, jazakumullah khair jazaa. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan bacaan kita dan juga hukum tajwid kita bertambah baik lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim. Tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi Terima kasih Ustaz. Macam pengantin lah pakaian dia. Ada gurunya ada malam ni juga, masya-Allah. Dia sebut Haji Anwar, saya tak nak mengaku lah. Dia sebut Haji Anwar, saya tak mengaku lah. Baru masuk Ustaz. Saya tak boleh kata apa. Wattaba'u dia kata idgham ma'al ghunnah. Siapa yang ajar dia idgham ma'al ghunnah ni? Ustaz lama Ustaz. Haji Anwar. Nanti kita tanya Haji Anwar, macam mana wattaba'u boleh jadi idgham ma'al ghunnah? Nanti kita tanya Haji Anwar. Dulu lama. Saya lari. Dah belok.